Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke podcast saya pada hari ini. Nama saya Muhammad Khairi Izzuan bin Muhammad Anas sebagai selaku host anda. Jadi, tujuan asal podcast ini dibuat adalah kerana ianya merupakan assignment OUMH 1602, iaitu kemahiran belajar untuk abad ke-21 yang perlu dilaksanakan pada semesta ini. Jadi, baiklah, tajuk podcast pada hari ini adalah berkenaan dengan what is the real world problem. Itu adalah tajuk yang besar. Jadi apakah masalah sebenar dunia hari ini. Jadi saya akan perkecilkan lagi tajuk ini berkenaan dengan masalah-masalah sebenar berlaku di dunia pada hari ini. Jadi masalah dunia sebenar pada asasnya adalah isu yang mempengaruhi kita dalam kehidupan seharian kita, di luar sama ada luar tetapan teori ataupun secara akademik. Jadi masalah dunia boleh menjadi cabaran yang luas yang dihadapi oleh masyarakat secara keseluruhan, atau kesukaran yang lebih khusus yang dihadapi oleh individu ataupun komuniti. Jadi saudara pendengar sekalian, lihatlah dunia kita sekarang. Saya merasakan dunia dalam keadaan yang amat tenat, sakit. Jadi tahun 2020 kita didatangi dengan penyakit COVID-19 yang telah mengobatkan berjuta-juta nyawa. Berbilion ringgit dikeluarkan bagi pembelian vaksin dan suntikan. Setelah semuanya kembali pulih, ekonomi semakin meningkat, kesihatan mula kembali pulih, datang pula isu peperangan. Saudara pendengar sekalian, operasi Israel ini telah membunuh lebih daripada 20,000 rakyat Palestin dan menghapuskan generasi keluarga dan menyebabkan kanak-kanak yang tidak terhitung mati, cacat dan juga yatim piatu. Israel juga telah menurunkan muatan besar perang termasuk bom seberat 2,000 paun di kawasan yang padat. Lihat perbandingan peperangan di antara negara Islam di Iraq dan Syria sebelum ini. Apa kita tengok? Kita lihat Iraq sendiri teragak-agak sebelum menjatuhkan bom 1/4 daripada saat itu. Kekuasaan yang lebih jarang penduduknya. Laporan menunjukkan bahawa kemusnahan adalah pada skala yang tiada tandingan. Lebih 85% daripada 2.3 juta penduduk Gaza telah meninggalkan rumah mereka. Keruntuhan tempat awam, kebuluran dan penyakit berjangkit telah memberikan reaksi kepada Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu membawa Israel kepada mahkamah antarabangsa. Kemusnahan yang dilakukan oleh Israel telah membawa meragut banyak nyawa berbanding operasi ketenteraan yang dijalankannya. Ramai rakyat Palestin yang telah beberapa kali berpindah randah. Mereka telah melarikan diri jauh ke selatan, berada di sepanjang sepadan Mesir. Malah ada beberapa pegawai Israel secara terbuka mengatakan bahawa mereka berharap keadaan perang di Gaza akan membawa rakyat Palestin untuk pergi. Yang pastinya ini bukan lagi operasi ketenteraan, tetapi lebih kepada penghapusan kaum ataupun genosid. Saudara pendengar sekalian, jadi apa sebenarnya yang berlaku? Di mana salah kita? Apa yang diperhatikan di sini? Masalah ini bukannya terletak pada pengantaran ataupun diplomat yang terlibat. Sebaliknya ia terletak pada politik global itu sendiri. Lihat hubungan di antara Barat, Rusia dan juga China serta Amerika Syarikat. Keruntuhan hubungan di antara negara Barat dan Rusia China telah mewujudkan persaingan yang memikul banyak kesalahan. Walaupun dalam krisis ini mereka tidak terlibat secara langsung, kuasa-kuasa besar telah mempertikaikan apa yang perlu dilakukan oleh diplomasi dan meletakkan kepentingan mereka di belakang. Lihatlah kegagalan NATO, lihatlah kegagalan PBB dalam menangani isu peperangan ini. Kita boleh melihat bagaimana kuasa besar seperti Amerika Syarikat dalam isu ini. Melalui krisis ini, Amerika Syarikat telah menunjukkan keraguannya yang mengelirukan. Mereka telah memberi sokongan kepada Israel. Kerajaan Amerika Syarikat setakat ini menyokong Israel hampir tanpa syarat. Biden, Presiden Amerika Syarikat, tetap enggan menyeru gencatan senjata, sedangkan pada awal Disember Majlis Keselamatan
PBB telah menuntut gencatan senjata dilaksanakan. Biden juga menolak bantuan tentera Amerika Syarikat kepada Israel sekaligus dunia melihat Washington terlibat dalam kemuslihan di jalur ini. Saudara pendengar, menurut bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam satu wawancara berita harian pada November 2023, Tun Mohamad mendakwa rakyat negara ini masih tidak bersatu dalam peperangan di antara Israel dan juga Palestin. Beliau menegaskan terdapat segelintir daripada mereka percaya apa yang berlaku adalah peperangan disebabkan perbezaan di antara Palestin dan Yahudi, dan disebabkan itu tercetusnya perang. Sedangkan hakikatnya Israel sebenarnya sedang merampas hak rakyat Palestin. Ia adalah satu tragedi manusia. Kuasa Israel ke atas Palestin adalah sama seperti kuasa Nazi terhadap Yahudi. Ia nyata tidak adil dan tidak berperi kemanusiaan. Peperangan dalam kalangan negara anggota perpecahan dalam kalangan anggota Kesatuan Eropah menghalang blok itu daripada mencapai sebulat suara yang diperlukan untuk menerima pakai pendirian yang kukuh dan langkah konkret sebagai tindak balas kepada penderaan Israel. Semasa mengutuk Hamas, negara Eropah tidak boleh sebulat suara menyeru jenayah perang Israel. Susulan daripada pelarian rakyat Palestin ke semenanjung Mesir, tekanan mula menecah Mesir, di mana penduduk semenanjung Gaza mula bersesak dalam kawasan kemah pelarian sempit lagi menyedihkan di Rafah. Namun Mesir terus mengukuhkan lagi sempadannya dengan Gaza bagi memastikan tiada pelarian dapat membolosi sempadannya. Mesir juga memberi amaran kepada Israel bahawa sebarang tindakan menghantar rakyat Palestin dari Gaza ke wilayahnya akan menjelaskan perjanjian damai Israel-Mesir menjadi sauh kestabilan Asia Barat sejak 1979. Pada Disember 2023, Afrika Selatan memfailkan kes Mahkamah Keadilan Antarabangsa dengan alasan bahawa Israel melanggar kewajipannya di bawah Konvensyen Genesis 1948 dalam konteks operasi ketenteraan di Gaza. Ia menyeru Mahkamah Dunia segera mengeluarkan langkah-langkah sementara rakyat Palestin dan untuk memastikan pematuhan Israel terhadap konvensyen tersebut. Saudara, pelbagai spekulasi timbul di antara negara yang tidak menyokong tindakan Israel. Pelbagai cara telah dilaksanakan dalam membantu rakyat Palestin. Bantuan diberikan adalah secara terus-menerus. Kerajaan Malaysia sendiri telah menyumbang sebanyak 100 juta ringgit bantuan kemanusiaan kepada Palestin. Bantuan itu disalurkan khusus kepada tabung kemanusiaan dan keperubatan untuk rakyat Gaza. Tidak lupa juga peranan masyarakat kita dalam pendirian moral bagi membantu mengurangkan dana yang disalurkan kepada rejim Israel. Kempen untuk memboikot barangan buatan Israel juga dilaksanakan bagi melumpuhkan ekonomi di samping melemahkan sumber kewangan kepada Israel. Contoh barangan telah diboikot adalah seperti McDonald, KFC, Starbucks, Pepsi dan pelbagai lagi. Jadi sudah pasti tidak banyak yang boleh dilakukan oleh masyarakat dunia bagi menghentikan serangan yang kejam oleh Israel terhadap penduduk Palestin di Gaza. Selagi kuasa besar seperti Amerika Syarikat yang menyokong Israel, negara lain tidak akan berani untuk ke hadapan. Jika adanya kuasa besar seperti Rusia dan China cuba melancarkan serangan balas kepada Israel, sudah pasti perang dunia akan tercetus. Kesimpulannya di sini timbulnya kembali persoalan, apakah masalah sebenar dunia hari ini? Jadi boleh disimpulkan ianya berkait rapat dengan ekonomi sesebuah negara, hubungan diplomatik dan peranan serta kuasa-kuasa agensi dunia yang lain. Apa yang boleh kita lakukan sekarang adalah teruskan berdoa dan membantu dalam memastikan keamanan dunia. Terima kasih. Sekian sahaja podcast daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.